Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini ringkas TVS. Satu kemalangan melibatkan sebuah kenderaan jenis Pro 2 kancil telah melanggar sebuah lagi kenderaan yang berada di tepi jalan berdekatan Jalan Tunku Abdul Rahman petang semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, Komander Operasi, lelaki itu tersepit di bahagian pemandu. Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima laporan kejadian kira-kira pukul 7.37 malam. Mangsa berjaya dikeluarkan menggunakan rescue tool dan hanya mengalami kecederaan di bahagian kaki. Mangsa kemudian dihantar ke hospital untuk tindakan lanjut. Kerajaan Sarawak giat meningkatkan usaha mengekang penularan kes COVID-19, lebih-lebih lagi di Sibu. Untuk itu, kerajaan telah bersetuju membekalkan fasiliti kesihatan tambahan di sana. Hospital ini mengadakan 10 ventilator tambahan. Sekarang ini ada 3 saja. Ya, jadi kita tambah lagi 10. Kerajaan negeri akan membekalkan 10 tambahan ventilator. Tambah Abang Johari, kerajaan turut akan menambah pusat kuarantin untuk menempatkan pesakit berisiko rendah dan mesti dikuarantin. Dan pihak Dato' Anwar akan memastikan beberapa bangunan di beberapa tempat yang akan digunakan untuk kuarantin. Saya ingin nyatakan di sini bahawa kita adalah di bawah darurat. Kerajaan boleh meminta dan juga menggunakan apabila bangunan bagi kita digunakan dalam kita hendak mengekopkan penularan COVID-19 mengikut undang-undang darurat yang ada. Kerajaan negeri juga akan menanggung perbelanjaan dari sudut logistik untuk membawa keluar pesakit COVID-19 dari rumah panjang ke pusat kuarantin. Kita tahu bahawa COVID-19 ini juga sedang merebak di rumah-rumah banyak dan kawasan-kawasan yang tak kecil. Dan di sini kita telah mengharapkan pihak yang terpaksa rencana bahagian untuk menjadi cari jalan bagaimana memperbaikikan logistik di antara pusat dan juga kawasan-kawasan terbabit. Saya serah kepada mereka dan dari sudut perbelanjaannya akan ditanggung oleh kerajaan negeri. Proses penyediaan infrastruktur penyimpanan dan pengagihan vaksin komuniti di fasiliti terpilih dijangka siap pada 19 Februari. Sehingga kini sebanyak 13 unit penyimpanan pembeku suhu ultra rendah ULTF telah diterima di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan dan Angkatan Tentera Malaysia di seluruh negara. Okey, untuk seluruh negara, kita akan membeli 55 buah lah. Seluruh negara. Dan 9 akan diletakkan di Sarawak. Di Sarawak, semua division akan dapat 1. Kuching cuma 2. Dan 1 kepada military, army, ATM. Cuma di Kapit tidak ada. So, for the state kita ada 8. 2 di Kuching, and then the rest all the other division ada except Kapit. Ya, Kapit akan dapat daripada tempat lain lah. Tambah Aaron, petugas kesihatan yang terlibat turut akan disediakan dengan latihan berkaitan yang memberikan fokus kepada pengurusan produk vaksin dan pelaksanaan program pemberian vaksin. Latihan bersepadu berkenaan adalah bagi memastikan program pemvaksinan COVID-19 di negara dapat dijalankan dengan lancar dan mencapai kejayaan yang disasarkan. The nationwide latihan will be conducted from 2nd of February. Next week lah. Jadi yang kita buat di 2 demonstration itu pun sudah memadai untuk as a simulation how to handle the thing. And then the actual process of handling the machine untuk semua pegawai yang ditetapkan untuk handling vaksin itu akan dibuat on the 2nd of February.
Dan di satu tempat itu only dua orang pegawai yang akan ditetapkan untuk handling vaksin ini. Selain Belaga yang dipilih untuk aktiviti dry run pada Jumaat, Bintulu pada Sabtu turut menyaksikan pelaksanaan aktiviti sama. Kata Aaron, aktiviti tersebut adalah penting sebagai persediaan sebelum vaksin COVID-19 sebenar diterima oleh KKM untuk digunakan di pusat-pusat vaksinasi seluruh negara. Ia juga bertujuan mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh diperbaiki. Sarawak mencatatkan 1 kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 di daerah Song. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian di Sarawak meningkat kepada 37 kes. Kes kematian ke-37 ini merupakan kes ke-3,956 yang merupakan seorang wanita warga tempatan berusia 41 tahun dari daerah Song. Kes merupakan seorang OKU dengan komorbid penyakit darah tinggi, asma dan obesiti. Keadaan kesihatan kes merosot secara mendadak dan disahkan meninggal dunia pada 23 Januari 2021. Sarawak pada Sabtu mencatatkan 191 kes positif COVID-19. Sibu mencatatkan jumlah tertinggi dengan 81 kes, Kanawit 38, Bintulu 16, Matu 12, Song 8, Kapit 7, Sarike dan Samarahan masing-masing mencatatkan 5 kes, Miri 4, Bukit Mabong 4, Kuching, Beluru dan Dalat mencatatkan 2 kes, sementara Daro, Belaga, Selangau dan Meradong mencatatkan jumlah yang sama iaitu sebanyak 1 kes. Secara keseluruhan, Malaysia mencatatkan sebanyak 5,728 kes baharu COVID-19. Ini menjadikan ia jumlah kes baharu tertinggi pernah dicatatkan setakat ini. Selangor masih mencatatkan angka tertinggi dengan 3,285 kes sementara 13 lagi kematian dicatatkan. Jumlah kes sembuh baru adalah 3,805 kes sementara jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 161,527 kes. Jumlah kumulatif pula adalah sebanyak 209,661 kes dengan jumlah kes aktif adalah 47,388 kes. Kes tempatan pula sebanyak 5,723 kes sementara 5 kes import dilaporkan adalah 2 warga negara dan 3 lagi bukan warga negara. Ini perkembangan banjir di Sarawak. Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Lubuk Buntin, Simujan, kini dibuka. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak, PPS terbabit menempatkan 26 mangsa daripada 6 keluarga terjejas selepas hujan melanda di beberapa tempat sejak Jumaat. Sementara itu, menerusi tinjauan malam tadi, air mula naik di Kampung Tupong Jaya. Para penduduk juga sudah mula mengambil langkah berjaga-jaga dengan meletakkan kelengkapan rumah ke aras tinggi. Walau bagaimanapun, setakat ini tiada pertambahan PPS dibuka. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK melalui agensinya Bank Rakyat dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menyalurkan bantuan bernilai hampir RM700,000 kepada golongan yang memerlukannya di Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, SKM telah memberikan bantuan bernilai RM402,500 dalam bentuk wang tunai dan lain-lain kepada penerima. Ia merangkumi RM22,500 kepada 300 mangsa banjir, RM47,000 kepada koperasi yang terjejas akibat banjir serta RM333,000 kepada program peningkatan koperasi CEP. Bank
Rakyat telah menyumbang kelengkapan persekolahan bernilai RM112,000 kepada 700 pelajar kurang berkemampuan di Sarawak. Ini tambahnya adalah sebahagian usaha tanggungjawab sosial korporat kembali ke sekolah di seluruh negara. Dengan RM1 juta diperuntukkan untuk membantu menyediakan peralatan sekolah termasuk pakaian seragam kepada 6,000 pelajar di seluruh negara. Bank Rakyat dan anak syarikatnya Zakat Rakyat Holdings telah menyumbang zakat masing-masing bernilai RM21,500 dan RM154,350 kepada lebih 1,000 keluarga asnaf di kawasan Parlimen Santubong. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Jessica Chug, salam hormat dan jumpa lagi.